Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ini kelas untuk tunaruncit, cikgu akan terangkan untuk dalam kertas penerangan 1 iaitu tunaruncit ya. Okey, apakah tunai runcit? Tunai runcit adalah sejumlah wang yang diperuntukkan dan disimpan di tangan atau di dalam peti untuk membuat pembayaran secara kecil-kecilan atau yang diperlukan serta-merta. Maksud kecil-kecilan ni, amount dia kecil. Okey, contoh kita nak beli stamp, alat tulis, kita nak beli sabun, kita nak beli bunga untuk hiasan. Macam itulah untuk belanja-belanja kecil. Dan yang diperlukan serta-merta maksudnya kita nak beli alat tulis kan, kita perlukan alat tulis dengan serta-merta untuk kita membuat kerja atau tugasan dalam seharian. Okey, untuk kita tadi kan dah ada dana tunai runcit. So, untuk pengeluaran setiap bayaran kecil tadi kita kena record. Di mana kita nak record? So, kita akan record di buku kawalan tunai runcit. Okey, di mana maksudnya adalah ledger yang merekodkan perbelanjaan yang melibatkan pembayaran amount yang kecil tetapi kerap berlaku dan tidak sesuai dibayar dengan cek. Sebab kalau kamu nak beli pen harga RM1, takkan nak guna cek kan? Satu cek pun dah dia punya charge adalah 50 sen. So, ia agak membazir. Sebab itulah kita memperuntukkan sejumlah wang yang dinamakan tunai runcit untuk membeli atau membayar perbelanjaan yang kecil. Sistem panja. Okey, apa maksud sistem panja? Okey, sistem panja ni adalah untuk merekod peruntukan tunai runcit tadi. Okey, yang pertama maksud yang pertama ni lebih kepada akaun kerajaan iaitu sejumlah wang tunai yang diluluskan oleh akaunten negara Malaysia atau akaunten negeri atau bendahari negeri kepada Pusat Tanggungjawab PTJ untuk memudahkan perbelanjaan berkala sama ada dalam negeri atau luar negeri tertakluk dengan tujuan ianya diwujudkan. Okey, maksud Pusat Tanggungjawab ni adalah kementerian ataupun sekolah. Kalau untuk contoh untuk sekolah kan, satu sekolah contoh untuk College Vocational Kuching adalah satu pusat tanggungjawab. Untuk SK Batu Lintang adalah satu pusat tanggungjawab yang lain dan seterusnya SMK Batu Lintang adalah pusat tanggungjawab yang lain. Maksudnya lain sekolah lain nama pusat tanggungjawab. Di mana satu Malaysia ni dia banyak PTJ tetapi tertakluk semuanya di bawah akaunten negara Malaysia. Okey, maksud yang kedua pula untuk panja bermaksud wang tunai dalam tangan yang digunakan untuk pelbagai bayaran. Okey, yang ini lebih kepada swasta lah, simple dan boleh kamu hafal untuk jawab teori. Okey, panja bermaksud wang tunai dalam tangan yang digunakan untuk pelbagai bayaran yang kecil. Panja wang runcit adalah bayaran wang tunai runcit. Maksudnya biasanya cek tu digunakan untuk kita bayar kepada pemiutang ataupun kita bayar kepada pemiutang lain. Tapi biasanya kita gunakan cek ataupun kita guna online banking. Namun untuk perbelanjaan belanja-belanja kecil, kita perlukan wang tunai supaya mengurangkan charge kenaan bank daripada pihak bank. Okey. Charge bank ni dikenakan oleh pihak bank sebab kita menggunakan perkhidmatan mereka. Okey. So, biasanya cek ni kalau kita nak keluarkan cek, kita kalau company lah ataupun kerajaan, dia perlukan tanda tangan dua atau lebih orang atasan, orang pengurusan untuk dia sahkan cek tu untuk cek tu ditunaikan. So, biasanya dia agak sukar atau lambatlah proses untuk mengeluarkan sesuatu cek. Sebab orang yang menyediakan cek adalah orang lain. Orang yang menyediakan voucher wang runcit orang lain. Lepas tu orang yang menyemaknya lain. Dan lepas tu dia kena hantar kepada
pegawai yang perlu menandatanganinya. So dia perlukan banyak step. So sebab tu dia untuk cek ni dia ambil masa untuk dikeluarkan. Okey. Okey, bagi mengatasi masalah cek yang mengambil masa ni, so sebab itulah panja wang runcit diwujudkan supaya perbelanjaan kecil boleh dilakukan oleh kaki tangan yang kaki tangan yang berjawatan lebih rendah supaya proses perniagaan atau perniagaan boleh berlaku dengan lancar. Okey. Panja wang runcit adalah sejumlah wang yang diberi kepada jumlah juruwang runcit untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungjawabkannya terlebih dahulu kepada sesuatu maksud perbelanjaan. Okey, maksudnya di sini juruwang runcit tadi dia boleh mengeluarkan sejumlah wang untuk membuat pembayaran ataupun memberi pendahuluan kepada pegawai-pegawai yang memerlukan untuk membayar tambang teksi, tambang bas, petrol, apa lagi, tol, macam itulah. Tetapi tak boleh nak bayar bayaran tuntutan perjalanan. Okey, untuk tuntutan perjalanan, dia kena buat satu voucher yang lain yang akan dibayar oleh kerani gaji yang lain. So dia tak boleh cantum dengan wang runcit ini. Okey, sistem wang tunai ini hanya digunakan untuk bayaran runcit yang kecil sahaja. Contohnya untuk beli stamp, bayar tambang teksi atau tambang Grab kalau bolehlah. Atau membeli minuman ringan untuk dihidangkan kepada tetamu. Untuk merekod tunai runcit, kita memerlukan satu sistem yang dinamakan sistem wang panja. Okey. Sistem wang panja adalah sistem bayaran wang tunai runcit yang digunakan untuk melancarkan perekodan sistem kewangan atau perakaunan. Okey, sistem ini digunakan untuk membuat bayaran runcit yang nilainya sedikit dan tak memerlukan kelulusan pegawai kanan atau pegawai atasan. Okey, ianya digunakan untuk membuat bayaran yang diperlukan dengan segera. Okey. Ini saja yang cikgu nak akan ajarkan. So, anda boleh juga try jawab kuis 1 yang seperti yang cikgu telah upload di Google Classroom. Terima kasih.